Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma inni uqaddim ilaika baina yaday kulli nafsin wa lahzan qata wa yatrif ala as-samawati wal ardi kullu shay'in kain. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa fadlih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wa tazakkura wat-tazkir wan nafa' intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalati ala khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'i wa qurbihi wa sawami wa subhanah. Tuan-tuan yang dimuliakan, insya-Allah kita menyambung muzakarah dan tazkirah kita dalam kitab Risalatul Mustarsyidin pada kata muallif rahimahullah ta'ala, dan berkata muallif pengarang rahimahullah, wa qayyidil jawariha bi ihkamil ilmi, ikatlah seluruh anggotamu dengan ilmu. Maknanya jangan kita menggerakkan satu anggota daripada anggota kita, melainkan kita ada ilmu tentang hukum syaraknya. Maknanya kita tahu akan keharusan untuk melakukannya, sah ataupun tidak. Kita ikat anggota kita dengan ilmu, janganlah kita lepaskan sehingga kita tahu memang ia dibolehkan oleh syarak. Wa ra'ihammaka bi ma'rifati qurbillahi minka, dan jagalah hammaka, keinginanmu, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum baina yadayhi maqamal 'abdil mustajir, dan berdirilah menghadap Tuhanmu seperti seorang hamba yang meminta perlindungan, sebagaimana hamba yang minta perlindungan, mencari perlindungan. Tajidhu raufan rahima, maka kamu akan mendapati bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla yunzilul 'abda min nafsihi biqadri manzilatihi minhu. Sungguhnya Allah azza wa jalla menempatkan hambanya di sisinya mengikut qadar pendekatan hamba kepadanya. Jauh mana kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dekatkan dengan kita dengan rahmatnya. Maknanya kita di sisi Allah, kalau kita nak merenungkan apakah mulia ataupun tidak, kita lihat Allah Ta'ala di hati kita. Kalau di hati kita, kita muliakan Allah Ta'ala, kita utamakan Allah Ta'ala, maka mulia kita. Kalau cinta kita pada Allah Ta'ala, maka cinta Allah Ta'ala kepada kita. Wa dhalika ala qadril khasyatillah wal ilmu bihi wal ma'rifatullah. Demikianlah mengikut qadar khasyah, takut pada Allah Ta'ala, hati kita takut pada Allah Ta'ala, wa ilmu bihi, dan ilmu, tahu ilmu mengenai Allah Ta'ala, wal ma'rifatalah, dan mengenal Allah Ta'ala.
wa'lam anna man asarahu Allah asarah wa man ata'ahu ahabbah wa man taraka lahu syai'an lam yu'azzibhu bih. Dan ketahuilah bahawa man asarahu Allah asarah, siapa yang mengutamakan Allah Ta'ala akan utamakannya. Kalau kita utamakan Allah Ta'ala pada setiap tindakan kita, setiap kata-kata kita, kita melihat pada hukum syarak, kita melihat kepada adakah perkara ini dilarang oleh Allah Ta'ala atau tidak, kita utamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap apa yang kita ingin lakukan, setiap kita ingin tuturkan, maka Allah Ta'ala akan utamakan kita. Wa man ata'ahu ahabbah, dan siapa yang mentaati Allah Ta'ala akan sayang. Siapa mentaatinya akan disayangi oleh Allah Ta'ala. Wa man taraka lahu syai'an lam yu'azzibuhu, dan siapa yang meninggalkan bagi Allah, kita meninggalkan suatu kerana Allah Ta'ala, lam yu'azzibuhu syai'an, lam yu'azzibuhu bih, maka tidak diazabkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab peninggalan itu. Mana kita meninggalkan suatu, maksud sini meninggalkan suatu yang harus, tetapi kerana Allah Ta'ala, kita tinggalkan suatu yang harus kerana Allah Ta'ala, kita bimbang jatuh kepada perkara yang syubhah, perkara yang haram, walaupun perkara harus, jadi kita tinggalkan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah pasti kita akan selamat daripada jatuh pada perkara yang haram itu. Kadang-kadang orang yang meninggalkan sesuatu tidak semesti yang kerana Allah Ta'ala. Contohnya, dia tinggalkan arak kerana kesihatan, tinggalkan judi sebab takut kehilangan harta. Tetapi yang benar adalah kita tinggalkan perkara yang haram, kita tinggalkan perkara yang harus, kita tinggalkan perkara syubhah, adalah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak engkau ragui. Fa innaka lam tajida faqda syai'in taraktahu lillah. Maka sungguhnya meninggalkan sesuatu kerana Allah Ta'ala, kita tidak akan kehilangan, kita tidak akan rugi, kita tidak akan mendapati kehilangan sesuatu yang telah kita tinggalkan kerana Allah Ta'ala. Kita tinggalkan perkara itu, perkara yang samar-samar lagi, sama ada yang haram ke halal, samar, perkara yang sama bagi kita, tapi kita tinggalkan kerana Allah Ta'ala, maka kita tidak rugi, kita tidak akan kehilangan. Allah Ta'ala jamin kita tidak akan kehilangan. Bahkan Allah Ta'ala jaminkan melalui lisan Nabi kita, siapa yang menjaga perkara-perkara syubhah, Allah Ta'ala akan jamin, akan jaga, akan selamat maruah dia, selamat agama dia. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang, wahmil qalba an su'iz zanni bi husni ta'wil. Jagalah hatimu daripada su'uzan, buruk sangka. Buruk sangka ni dipanggil juga sebagai ribah hati, ngumpat hati. Tidak lisan, dia ngumpat dalam hati dia. Wahmil qalba an su'izan, dan jagalah hatimu daripada buruk sangka. Jadi su'uzan ni adalah salah satu pada penyakit hati. Bagaimana kita nak menjaga daripada buruk sangka? Bi husni ta'wil, dengan ta'wil yang baik, mana dengan anggapan yang baik. Maknanya jangan mudah kita melihat, menuduh orang, menyangka yang tidak baik pada orang, apalagi kita tuturkan pula sangkaan yang jahat kita itu akan jadi kepada dosa anggota pula. Contohnya yang mudah kita tuduh orang dengan nampak, dengan melihat kepada perkara zahir semata-mata.
Mari kita cari alasan untuk saudara kita. Bi husni ta'wil, kita cari boleh jadi begini, boleh jadi begini. Boleh jadi kita tak tahu perkara yang sebenar. Boleh jadi wadfa'il hasada bi qisaril amal. Dan jauhilah hasad. Jauhilah hasad. Apa makna hasad? Maknanya kita mencipta seorang itu mencipta-ciptakan akan hilang nikmat. Akan hilang nikmat daripada orang lain, menghilang cita-cita supaya hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada, tak kira lah, sama ada nikmat itu, nikmat yang suruh ia cita-citakan supaya hilang itu, contohnya nikmat kesihatan, nikmat kebahagiaan, nikmat kekayaan, kesenangan dan sebagainya, dia cita-citakan akan hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat itu dunia ataupun nikmat agama, tak kira, masuk pada hasad juga. Atau mencita-citakan akan turun bala atas orang tertentu, tak kira lah orang tu orang yang suka ke, orang yang dia benci ke. Itu maksudnya hasad. Jadi hasad ni akan memakan amal-amal kebajikan yang baik sebagaimana api membakar kayu api. Jadi macam mana kita nak menolak hasad ini? Satu sifat yang sangat merosakkan amalan kita. Bahkan orang hasad ni, orang hasid ni lebih teruk lagi daripada orang bakhil. Orang bakhil, kalau orang bakhil dia tidak mahu tidak mahu bagi hak dia kepada orang lain. Tidak mahu bagi, ia kedekut. Tapi hak tu hak dia juga. Dia tak mahu bagi, orang nak minta pada dia. Minta dia pada dia sikit, dia kedekut, dia tak mahu bagi. Tapi kedekut pun hak dia. Yalah, sesudut majazinya hak dia lah. Adapun orang yang hasad, orang yang hasad ni, dia tak mahu bagi sedangkan bukan hak dia. Dia tak mahu, bahkan dia pertikaikan. Sedangkan yang bagi tu siapa dia? Yang bagi kebahagiaan pada orang lain itu, orang yang dengki itu, orang yang bagi kesenangan, bagi kesihatan, bagi apa perkara yang nikmat yang dia dengkikan itu, siapa yang bagi? Adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah dia pertikaikan pemberian Allah Taala. Ini teruk orang hasad ni. Teruk hasad. Sehinggalah orang hasad ni kalau buat amal-amal baik pun akan hapus, akan rosak amal baik itu sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya, iyyakum wal hasad innal hasada ya'kul hasanati kama ta'kulun naral hatab. Sebagaimana jagalah daripada hasad, maka sungguhnya hasad itu akan makan hal hasanah, amal kita, pahala kebaikan kita, sebagaimana api makan kayu api. Api tak ada tinggal pegang pada dia. Jadi Imam Al-Muhasibi menasihati kita supaya kita menolak sifat hasad lagu mana? Macam mana? Bi qisaril amal, dengan kita memendekkan angan-angan. Dengan memendekkan angan-angan. Mana apa dia? Mendekkan angan sini, ia letak panjang angan-angan, kita ingat akan kematian. Orang yang tak panjang, rasa tak panjang umur, dia tak ada masa nak deki. Kalau kita tahu esok kita akan mati, kita tak ada masa dah nak benci, nak dengkikan nikmat orang lain, tidak. Tak ada masa dah. Ini salah satu ubat hasad adalah pendekkan angan-angan. Wa fil kibra bi sultanillahi ta'ala. Wa fil kibra, dan nafikanlah. Nafikanlah kesombongan, sifat al-kibra. Al-kibra, kesombongan, sombong. Apa dia sombong? Maknanya melihat, seorang itu melihat akan diri dia lebih daripada orang lain. Dia melihat dirinya lebih mulia daripada orang lain, lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Tak kira lah ada pada sifat kesempurnaan, sudut fizikal baik,
ataupun dari sudut ilmu, ataupun sifat apa keturunan dan sebagainya, ia melihat dirinya lebih daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain. Dalam masa yang sama ia melihat orang lain itu kurang daripadanya. Ini orang al-kibr, takbur. Jadi pengarang nasihatkan kita supaya kita nafikan, mana kita hilangkan sifat kesombongan itu bisultanillahi ta'ala. Dengan kita melihat, dengan kita merenungkan akan sultanillahi ta'ala. Dengan kita merenungkan kesultanan, kekuasaan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Watruk kulla fi'lin, dan tinggalkanlah setiap perkara yattaruka ilal i'tizar, dan tinggalkanlah setiap perkara yang memaksa engkau untuk memohon kemaafan. Musannif menasihatkan kita supaya kita menghindari perbuatan yang mendesak kita, yang mana menyebabkan kita terdesak untuk meminta ampun daripada orang lain. Kalau tidak, tak lepas kita. Akhirat kita tak lepas. Contohnya seperti perbuatan ribah, mengupak orang lain. Jadi tak sudah dengan semata-mata kita mohon keampunan Allah Ta'ala. Kita perlu i'tizar, kita perlu minta maaf, kita minta halal daripada orang lain, orang yang kita umpak. Wajanib kulla halin yarmika fi taqallufin, dan jauhilah, hindarilah setiap hal, setiap keadaan yarmika ila taqallufin, yang membawa engkau kepada perkara yang takalluf, perkara yang membebankan. Wasundinaka bil iktida, dan jagalah agamamu, peliharalah agamamu dengan iktida, dengan mengikut akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahfaz amanataka bi talabil ilm, dan jagalah amanahmu bi talabil ilmu, dengan menuntut ilmu. Wa hassin aqlaka bi adabi ahli al-hilm, dan peliharalah akalmu, lindungilah akalmu bi adabi ahli al-hilm, dengan adab-adab ahli hilm. Adab-adab orang yang punya sifat hilm. Sifat hilm ni antaranya sifat penyantun. Sifat penyantun yang boleh menahan kemarahan contohnya. Ada hilm dalam kitab Dafa'is Durrar wal Hikam, kata guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari hafizahullah, sifat hilm sa'ah yadfa'u syarran kasiran. Sifat hilm, sifat penyantun satu sa'ah menolak banyak keburukan yang lain, boleh menghindar daripada berbagai keburukan. Wa a'idda sabra li kulli mautinin, dan sediakanlah kesabaran dalam semua keadaan. Sabar, apa makna sabar? Sabar ialah kita menahan diri daripada marah atas sesuatu yang kita tidak sukakan. Kita menahan lidah daripada mengadu kepada selain daripada Allah Ta'ala. Itu maksud sabar. Ada sabar ni boleh pecah pada tiga. Sabar yang paling tinggi tingkatannya adalah sabar daripada melakukan maksiat. Sabar daripada melakukan maksiat. Antara sabar juga sabar daripada kita melakukan ketaatan. Kita untuk buat kita taat, kita kena bera'ak. Orang Kelantan kata. Na'ak. Kita na'ak.
Semuanya tak sesuai dengan nafsu kita. Contoh kita bangun malam, kita nak sembahyang fajar, tak sesuai dengan nafsu syahwat kita, tak berhari tu, tak suka. Kerana syahwat yang suka pada kerehatan, tidur sedap. Jadi kita sabar daripada untuk kita buat taat. Dan juga sabar daripada bala yang menimpa kita, ujian-ujian. Walzam khalwata bizikri washab ni'ami bisyukri. Dan lazimilah khalwahmu, sunyimu, persendirian kita. Sendiri kita tu bukan bil bizikri, dengan zikir kepada Allah Ta'ala, dengan mengingat Allah Ta'ala. Bukan melazimi zikir kita, melazimi dengan khulwah sendiri kita tu dengan main telefon, tidak. Kadang-kadang duduk sorang, tapi kita bersama dengan pelbagai makhluk dalam alam yang maya, jadi bersunyi-sunyi itu dengan zikir, dengan fikir. Yakin kalau sunyi saja tanpa zikir, fikir, tak ada nilai ibadat. Begitu juga untuk kita mudahkan kita zikir dan kita tafakur ialah dengan khalwat. Satu perkara yang perlu bersama, iaitu khulwah dan juga fikir, zikir. Washab ni'ami bisyukri, dan iringilah, sentiasalah kita iringi nikmat yang kita perolehi dengan syukur, dengan bersyukur. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, wasta'in billahi fi kulli amri, mintalah pertolongan pada Allah Ta'ala pada semua urusan. Mintalah pertolongan Allah Ta'ala pada semua urusan. Ini kita sentiasa sebut dalam salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, hanya pada mulah kami memohon pertolongan. Iyyaka nasta'in. Dan sudut ilmu balaghah situ, iyyaka ditakdimkan maf'ul situ. Iyyaka mana tak ada pada orang lain, hanya semata-mata kepada Allah Ta'ala kita isti'anah, kita mohon pertolongan. Wastakhirillahi fi kulli hal, dan mintalah istikharahlah, mana minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada setiap keadaan. Mana setiap keadaan, setiap urusan kita mahukan pilihan Allah Ta'ala. Lepas tu kita berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan pada kami satu urusan walaupun sekelip mata. Semuanya adalah urusan kita mohon pada pilihan Allah Ta'ala. Kita minta petunjuk daripada Allah Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala ilhamkan kepada kita, fa alhamha fujuraha wa taqwaha, fujur, kejahatan dan juga takwa, kita minta pada Allah Ta'ala, kita sentiasa memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita melakukan kebaikan dalam setiap urusan kita, kerana tidak ada helah untuk kita lari daripada maksiat dan tidak ada kekuatan untuk kita buat ketaatan, melainkan semuanya daripada taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah Ta'ala. Setiap hari kita istikharah supaya tindakan kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Wa ma aradakallahu lahu fatrukil i'tirada fih. Dan wa ma aradakallahu lahu, dan apa yang Allah Ta'ala inginkan berlaku pada kita, maka tinggalkanlah i'tirad, tinggalkanlah kritikan, tinggallah bantahan padanya. Siap apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, ditentukan oleh Allah Ta'ala, jangan kita reda. Kita reda
kita jangan bantah, kita jangan kritik. Allah Ta'ala hendaki kita pada satu perkara atau urusan, kita lakukan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha. Wa kullu amalin tuhibbu an tulqallaha bihi fa'alzimhu nafsak. Wa kullu amrin tukrihu min ghairika fa'tazilhu min akhlaqik. Dan setiap amal, setiap perkara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap amalan yang engkau suka, wa kullu amalin tuhibbu an talqallaha bi, setiap amal yang engkau suka bertemu Allah Ta'ala dengannya, maknanya dengan membawanya bersama kita di akhirat nanti. Kerana kelak di akhirat nanti, kita tak bawa harta kita, tidak bawa anak pinak kita. Apa yang kita bawa adalah amalan kita. Jadi setiap amalan yang kita ingin kita bertemu Allah Ta'ala dengan amalan itu, fa'alzimhu, maka kita lazimilah. Lazimilah sebaik-baiknya. Lazimilah dalam diri kita. Kalau kita ingin amalan berbawa bersama amalan sembahyang, sunat, contohnya bangun malam, mana perlu kita lazimi dalam kehidupan masa kita hidup, dan kita akan bawa amalan itu di akhirat kelak. Wa kullu amrin takrihu min ghairik fa'tazilhu min akhlaqika. Dan semua amal, semua perkara yang engkau benci dilakukan oleh orang lain. Mana orang lain buat kita tak suka, fa'tazilhu min akhlaqik. Maka kita i'tizal, kita jauhkan daripada akhlak kita. Dan kita jangan buat, hindarilah kelakuan itu. Contohnya kalau kita tak suka orang lain umpat kita, maka kita jangan mengumpat juga. Orang yang sentiasa kita dengar mengumpat orang lain, walaupun depan kita, sedak kita musyarik, kita mendengar bersama, jadi tak mustahil, boleh jadi orang itu juga umpat juga kita di belakang kita. Di setiap perkara yang kita tak mahu orang lain lakukan pada kita, kita hindar kelakuan itu. Wa kullu sahibin la tazdadu bihi khairan fi kulli yaumin fambiz anka suhbatah. Dan setiap sahib, setiap teman yang tidak menambahkan, tidak menambahkan kebaikan pada setiap hari, yang tidak memberi kebaikan padamu pada akhirat, fambiz anka suhbatah, maka tinggalkan persahabatan itu. Bukan kata kita balah bermusuh, tidak. Mana tak ada faedah kita nak berteman, kita sentiasa berada dalam majlis menemani kita, kalau sahabat kita tidak menambahkan kebaikan pada akhirat kita. Kerana disebutkan dah dalam kitab ini, musannif menyarankan siapakah jangan kita bercampur dengan melainkan orang yang akil, orang yang berakal, orang yang bertakwa, orang yang ilmunya bagi manfaat pada kita, orang yang mempunyai basirah. Kan Nabi SAW apabila ditanya ayu julasa innal khaira, mana teman-teman yang baik, maka Rasulullah SAW bersabda, man zakkarakum billah, siapa yang mengingatkan kamu pada Allah Ta'ala. Apabila kita lihat dia, kita pandang, kita bersama dia, kita lihat, kita ingat Allah Ta'ala. Wa zada fi ilmikum mantiqah, dan mentambah ilmu kita. Apabila berbicara, ia bercakap, kita berbual dengan dia, ilmu kita bertambah. Wa zakkarakum bil akhirah amalu, dan mengingatkan akhirah akan amal. Kita lihat perbuatan dia, kelakuan dia, kita ingat akan Allah Ta'ala. Itu orang yang perlu kita bergaul, kita berteman. Wa khuz bihazzika minal afwi wat tajawuz, dan ambillah kemuliaanmu dengan bersifat al-afwi, sifat pemaaf, wat tajawuz, berkuranglah sifat mengampunkan orang lain.
Wa'lam wa'lam annal mu'mina mukhtabarun sidquhu fi kulli halin. Ketahuilah bahawasanya mukmin, seorang mukmin itu mukhtabarun sidquhu fi kulli hal. Sentiasa diuji. Diuji akan sifat benarnya pada setiap keadaan. Seorang mukmin akan sentiasa diuji dengan sifat benarnya pada setiap masa. Setiap masa kita diuji. Setiap masa kita diuji dengan sifat benar. Karena kita ni disuruh ma'mur bisidqi. Seorang mukmin itu ma'mur bisidqi. Disuruh untuk bersifat benar. Maka akan diuji. Diuji dengan sifat benar. Macam askar. Contohnya askar. Dia perlu sifat berani. Maka dalam latihan dia perlu diuji dengan keberanian dia. Dalam latihan dia, setiap cara dia nak jadi askar tu, dia sentiasa diuji. Adakah dia berani, kuat atau tidak? Karena sifat-sifat itu sifat seorang askar. Seorang mukmin dituntut supaya bersifat benar dalam setiap keadaan. Oleh kerana itu, seorang mukmin itu mukhtabarun sidquhu fi kulli hal. Dia uji akan sifat benarnya dalam setiap masa. Mutallabun nafsuhu bil balwa. Dituntut dirinya, mana sini dituntut untuk bersabar. Ayutlabu nafsahu bis sabri 'alal balwa. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, ta'liq dia, maknanya dituntut setiap orang mukmin itu dituntut untuk bersabar dari setiap ujian. Jadi seorang mukmin apabila diuji dengan sentiasa diuji dengan sifat kebenaran. Kalau seorang askar tu diuji dengan sifat keberanian contohnya. Jadi kalau dia tidak kalah dalam ujian dia, dalam ujian, dalam latihan yang menuntut sifat keberanian itu, dia tidak berjaya melaluinya, akhirnya menunjukkan dia penakut. Dia tak layak menjadi askar. Dia lemah, dia tidak berani, penakut. Begitu juga apabila mukmin, contohnya menipu, menunjukkan dia lemah, menunjukkan dia bukan mukmin yang sebenar. Begitu juga orang mukmin dituntut supaya bersabar dengan ujian. Raqibul lillahi ala nafsih. Dan sentiasa raqib, sentiasa mengawasi, sentiasa ada sifat muraqabah, sentiasa merasa diri diperhati, diawasi oleh Allah Ta'ala. Fasbut ala mahajjatil haqqi, maka tetapkanlah dirimu ala mahajjatil haqq, atas hamparan kebenaran, atas jalan kebenaran. Ta'tika mawaddatul khalqi, maka akan datang kepadamu kecintaan segala makhluk Allah Ta'ala. Apabila kita tetapkan diri kita sentiasa atas hamparan kebenaran, tidak berganjak daripada hamparan kebenaran, Allah Ta'ala akan datangkan kasih cinta makhluk pada kita. Tak payah kita cari. Qala wasduq fi talabi wallahu ta'ala alam. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.